Assalamualaikum diucapkan kepada pensyarah kami, Puan Arifia binti Madahiri. Kami daripada kumpulan 4, daripada kelas PISMP Bahasa Melayu SK2, ambilan Jun 2020, akan membentangkan subjek BMMB 3113, Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan yang bertajuk Skema Tata Cara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu bagi tugasan 3. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya Nur Maisara Akila binti Zaini, yang kedua Muhammad Amirul Hakim bin Jamidia, dan ahli kumpulan kami yang ketiga Katrina Alvisia Ana Usin. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu yang dimulakan dengan konsep istilah kata. Kita akan teruskan pembentangan bagi konsep istilah kata. Istilah kata ialah kata, gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profession. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007. Peristilahan merupakan usaha untuk membentuk perkataan bagi mengungkapkan konsep, idea, proses dan nama bagi sesuatu yang belum wujud dalam bahasa Melayu. Tujuannya adalah untuk membolehkan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu dan istilah boleh dibentuk daripada beberapa sumber seperti bahasa Melayu, bahasa serumpun dan bahasa asing. Seterusnya ialah tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu berdasarkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu tahun 1992. Terdapat 6 tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu ataupun langkah bagi pembentukan istilah bahasa Melayu. Yang pertama ialah penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Yang kedua, penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Yang ketiga, penggunaan perkataan bahasa serumpun ataupun dialek Melayu yang lazim digunakan. Yang keempat, penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan. Yang kelima, perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Dan yang terakhir, penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Kita teruskan kepada langkah yang pertama, iaitu penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Contoh perkataan garis pusat yang digunakan bagi subjek matematik, tapak dan juga hasil keluaran. Tata cara yang kedua ataupun langkah yang kedua, penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Contohnya cerakin, mendap dan juga ketuhar. Langkah yang ketiga ialah penggunaan perkataan bahasa serumpun ataupun dialek Melayu yang lazim digunakan. Contohnya labur bagi dialek Negeri Sembilan, bangat bagi dialek Jawa dan yang terakhir ialah gambut bagi dialek Banjar. Kepada langkah yang keempat, iaitu penggunaan perkataan bahasa serumpun ataupun dialek yang sudah tidak lazim digunakan. Contohnya perkataan dening bagi Kelantan, riam bagi Johor dan juga enkabang bagi Iban. Ini ialah langkah yang kelima, iaitu perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Contohnya atom, tetapi dalam bahasa Melayu juga masih dieja dengan perkataan yang sama, iaitu atom, elektron dan juga structure, iaitu struktur. Langkah yang terakhir iaitu langkah ke-6, penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Contohnya in toto, ad hoc dan juga esprit de corps. Kita teruskan pembentangan bagi subtopik syarat pembentukan istilah. Syarat-syarat dalam pemilihan kata atau frasa daripada perbendaharaan sedia ada dalam bahasa Melayu menurut PUPI 2004 terdapat beberapa perkara. Yang pertama, kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah adalah yang paling tepat untuk menggunakan konsep yang dimaksudkan dan yang stabil dari segi maknanya dalam bidang ilmunya. Kata atau frasa yang dipilih adalah yang paling ringkas antara pilihan yang ada yang mempunyai rujukan yang sama. Kata atau frasa yang dipilih adalah yang mempunyai konotasi yang baik, yakni tidak berbau lucah atau membawa implikasi buruk dari segi agama dan kepercayaan, norma suku kaum dan hubungan antara bangsa. Kata atau frasa yang dipilih adalah sedap didengar, iaitu mempunyai ciri keindahan bunyi dan eufoni. Kata atau frasa yang dipilih adalah yang dibentuk berdasarkan kaedah yang diterima. Baiklah, pembentangan kumpulan kami diteruskan lagi dengan menjelaskan tentang konsep dan langkah pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu.
Pembentukan kata baharu bahasa Melayu lazimnya muncul sama ada melalui penciptaan secara penggunaan popular dalam media massa dan penulisan kreatif atau melalui perancangan bahasa yang rasmi. Baiklah, pertama sekali kita akan lihat dari segi konsep dan langkah pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu melalui penciptaan secara penggunaan popular. Penciptaan perkataan baharu secara penggunaan popular ini selalunya diterbitkan oleh penulis-penulis di dalam karya mereka seperti cerpen, sajak dan tulisan-tulisan kreatif. Perkataan baharu ini mula-mulanya diperkenalkan secara ciptaan sendiri melalui terjemahan atau secara ambilan keseluruhannya. Bentuk-bentuk ini kemudiannya menjadi popular dan lazimnya digunakan secara umum oleh golongan masyarakat. Antara contoh perkataan yang semakin popular digunakan pada masa kini ialah temu ramah, meja berita, ibu kota, lidah pengarang dan kempen. Baiklah, kita beralih pula kepada pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu melalui perancangan bahasa yang rasmi. Pada umumnya, tugas ini dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP dan institusi pengajian tinggi. DBP merupakan sebuah organisasi badan berkanun yang bertanggungjawab untuk menjadi arus setia pembentukan istilah bahasa Melayu. Perkataan yang dicipta melalui perancangan yang rasmi ini berbentuk istilah yang merujuk bidang-bidang ilmu dan kerjaya tertentu. Dalam hal ini, terdapat langkah-langkah yang diambil untuk tujuan mencipta perkataan baharu itu. Menurut Asrul et al. 2014, terdapat 5 prosedur yang harus dilalui sebelum sesuatu istilah itu diterbitkan dan digunakan pakai, iaitu proses penggubalan, pengesahan, penyelarasan, pemanuskripan dan juga penyebaran. Pembentangan bagi langkah pembentukan istilah. Langkah pembentukan istilah yang pertama iaitu penggubalan. Penggubalan ialah satu proses mengumpul, menggubal atau mencipta istilah dalam bidang-bidang atau sub-bidang ilmu pengetahuan iaitu kelompok sains asas, sains gunaan dan kelompok sains kemasyarakatan, sains kemanusiaan dan juga menggubal istilah budaya tempatan. Proses penggubalan menggunakan 2 cara iaitu secara manual dan secara atas talian. Baiklah, bagi proses yang kedua iaitu proses pengesahan, proses ini bermula dengan penyediaan kertas kerja yang menerangkan secara terperinci tentang kaedah pengumpulan kata untuk diangkat sebagai istilah, masa yang diambil untuk menyiapkan tugas tersebut, penyemakan, permesyuaratan dan belanjawan yang akan digunakan sepanjang tugasan tersebut dijalankan. Seterusnya, pegawai peristilahan akan mengklasifikasikan bidang dan sub-bidang berdasarkan keperluan istilah antarabangsa atau keperluan semasa yang mendesak. Setelah kata-kata yang diangkat sebagai istilah tersebut telah dikenal pasti, maka pakar bidang akan dilantik oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP bagi menganggotai Jawatan Kuasa Kecil Istilah atau JKI. Seterusnya, anggota JKI ini akan mengadakan mesyuarat bagi membuat semakan terhadap calon istilah. Anggota JKI akan membuat pengesahan calon istilah tersebut sebagai istilah dan akan menyediakan padanan serta huraian terhadap istilah yang akan digubal. Apabila proses penyediaan padanan dan huraian selesai, pakar bahasa akan melakukan semakan terhadap padanan dan huraian tersebut sehingga mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu atau JKTBM. Selain melalui proses pengesahan secara manual, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka juga melakukan pengesahan secara atas talian melalui laman web Pusat Rujukan Persuratan Melayu atau PRPM. Proses ini mengambil masa yang lebih singkat, iaitu dimulakan dengan pegawai DBP mengenal pasti kata untuk diangkat sebagai istilah melalui jurnal-jurnal dalam talian yang boleh didapati secara percuma di internet. Seterusnya, pegawai yang terlibat akan mengenal pasti dan mengasingkan istilah khusus dan kata umum. Jika perkataan yang dikenal pasti disahkan sebagai istilah, maka akan dimasukkan dalam senarai calon istilah. Jika perbendaharaan kata yang disenaraikan dalam PRPM ini
disahkan sebagai kata umum, maka perkataan tersebut akan digugurkan. Pengesahan calon istilah perlu dilakukan oleh pakar bidang dan kesemua pakar perlu bersetuju sebelum calon istilah disahkan sebagai istilah. Dalam proses ini, pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka akan menyalurkan senarai calon istilah melalui pautan Termini dan Alchemy API. Pakar bidang boleh menganalisis dari tempat mereka sahaja tanpa perlu bersemuka. Kedua-dua perisian ini membantu pakar bidang untuk membuat pembetulan dan memasukkan padanan dan huraian terhadap istilah tersebut. Hal ini telah menjimatkan masa untuk menggubal istilah. Setelah proses penggubalan dijalankan dan istilah-istilah yang ingin digubal telah dikenal pasti, maka istilah yang disenaraikan akan disahkan tarafnya. Baiklah, beralih pula kepada proses yang ketiga, iaitu proses penyelarasan. Penyelarasan dilakukan selepas proses penggubalan dan proses pengesahan istilah dalam pelbagai bidang yang dilakukan. Penyelarasan ini dilaksanakan apabila wujud beberapa percanggahan antara bidang dalam penggunaan istilah yang sama. Penyelarasan ini juga dilakukan bertujuan untuk melicinkan atau memurnikan pembinaan dan pengembangan istilah bahasa Melayu ilmiah. Baiklah, bagi langkah keempat dalam prosedur pembentukan istilah bahasa Melayu, iaitu pemanuskripan. Pemanuskripan ini dari segi definisinya bertujuan untuk mencetak istilah baharu untuk disebarkan kepada masyarakat dan pengamal bidang supaya dapat digunakan dalam menghasilkan korpus, iaitu tulisan dalam bidang yang berkenaan. Penggunaannya akan dapat memasyarakatkan istilah tersebut dan memperkayakan bahasa. Dari segi prosedur dalam pemanuskripan ini, pemanuskripan bermula dengan penyediaan manuskrip bersih yang telah disemak melalui minit mesyuarat, penyemakan terakhir bersama-sama ahli JKI ataupun pakar bahasa. Dan pada peringkat ini juga disediakan prelim ataupun prakata, iaitu isi kandungan pada peringkat ini akan dihantar ke bahagian percetakan setelah disemak oleh pegawai penerbitan. Setelah kesemua bahan awalan disemak dan diluluskan oleh pegawai penerbitan, senarai istilah tersebut akan dibukukan dan dicetak. Senarai istilah yang dicetak akan disebarkan kepada masyarakat untuk digunakan. Bagi langkah yang terakhir dalam prosedur pembentukan istilah bahasa Melayu, yaitu penyebaran. Penyebaran merupakan proses menyebarkan istilah untuk kegunaan di dalam dan di luar DBP. Misalnya, bagi di dalam DBP, istilah disebarkan ke bahagian unit pelaksanaan asas, bahagian penerbitan am, bahagian penterjemahan, dan bahagian majalah dan juga jabatan bahasa. Manakala di luar DBP pula, istilah disebarkan untuk kegunaan di universiti, di sekolah, dan juga di media massa. Penyebaran istilah dilakukan dalam pelbagai bentuk, khususnya istilah disebarkan melalui penghasilan daftar istilah kata, glosari istilah, dan kamus istilah. Bagi daftar istilah, yaitu satu senarai istilah yang dihasilkan dan disusunkan mengikut abjad dan tidak disertakan penerangan terhadap istilah tersebut. Glosari istilah pula merupakan senarai istilah yang disusun mengikut abjad dan mempunyai sedikit penerangan terhadap istilah tersebut. Manakala kamus istilah merupakan senarai istilah yang disusun mengikut abjad dan istilah tersebut diberi makna yang terperinci serta contoh penggunaannya dalam ayat. Proses penyebaran hari ini tertempuh kepada medium tanpa sempadan, yaitu media dalam talian. Semua istilah baharu yang telah disahkan tarafnya dimuat naik ke laman web rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka, yaitu DBP, yaitu Pusat Rujukan Pesuratan Melayu. Hal ini kerana melalui media ini semua istilah yang digubal dapat disebarkan dengan mudah dan pantas berbanding melalui cetakan kamus. Daftar istilah glosari yang mengambil sekurang-kurangnya 10 tahun untuk diterbitkan. Selain itu, istilah semasa juga boleh dicapai melalui laman web Karyanet, yaitu www.karyanet.gov.government.com.my. Dan istilah yang disebarkan ini digunakan untuk menerbitkan buku-buku ilmiah, penerbitan berita MABIM, berita peristilahan, sekitar peristilahan, dan senarai istilah dan juga ceramah. Secara rumusannya ataupun konklusinya, peristilahan merupakan satu aktiviti perancangan bahasa yang penting untuk memastikan keintelektualan bahasa Melayu terus dipelihara sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi yang standard. DBP bertanggungjawab sebagai urus setia semasa
proses pembentukan istilah dijalankan. 5 prosedur pentadbiran pembentukan istilah yang ditetapkan oleh DBP iaitu penggubalan, pengesahan, penyelarasan, pemanuskripan dan penyebaran telah menjadi satu garis panduan dalam proses pembentukan istilah. Prosedur ini akan memastikan gerak kerja pembentukan istilah dijalankan dengan betul dan sistematik. Di samping itu, 5 prosedur tersebut akan membantu penggubal istilah menggubal istilah yang mantap, berkesan dan mempunyai makna yang tepat dan tidak menimbulkan keraguan atau kekeliruan dalam kalangan pengguna istilah semasa menggunakan istilah tersebut. Prosedur ini juga akan memastikan istilah yang digubal tidak ditukar atau diubah sewenang-wenangnya mengikut perkembangan semasa, kecuali pertukaran dilakukan untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan sepanjang proses pelaksanaan tugasan ini. Dan itu saja untuk pembentangan hari ini. Sekian, terima kasih.